A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirullah bin Muhammad Amirullah Sani daripada Kumpulan 5. Jadi kami Kumpulan 5 akan melakukan pembentangan tentang tajuk kepentingan masyarakat majmuk di Malaysia. Jadi ini adalah senarai ahli Kumpulan 5 serta bahagian setiap tajuk pembentangan. Jadi saya akan terlebih dahulu melakukan pembentangan tentang pendahuluan dalam topik ini. Pembentukan masyarakat majmuk yang membilang kaum di Malaysia pada abad ke-19 adalah kesan daripada kolonialisme yang mutlak. Jadi sebenarnya ramai yang tidak tahu apa itu kolonialisme. Saya akan memberi pencerahan sedikit tentang kolonialisme ini. Kolonialisme merujuk kepada sebuah istilah terhadap sistem yang merujuk kepada pengembangan kekuasaan sebuah negara ke atas wilayah dan manusia serta masyarakat di luar batas negaranya. Selalunya pihak atau kuasa yang mengamalkan konsep kolonialisme ini sebenarnya cuba mengembangkan empayanya dalam mencari dan mendominasi ekonomi dari sumber daya kerja, tenaga kerja dan keuntungan dalam nilai perdagangan. Pada ketika itu, tanah Melayu sangat terkenal kerana faktor muka bumi dan kekayaan sumber asli dan bahan mentah seperti biji timah dan getah. Jadi pendukung-pendukung daripada kolonialisme ini berpendapat bahawa hukum kolonial menguntungkan negara yang dikolonikan dengan mengembangkan infrastruktur ekonomi dan politik. Perkara ini sangat perlu dalam proses pemodenan sesuatu organisasi dan pengurusan dalam sebuah institusi. Seterusnya, apa itu masyarakat majmuk? Menurut Kamus Dewan, masyarakat majmuk ini merujuk kepada masyarakat yang terdiri daripada beberapa kaum. Dan daripada pendapat pakar antropologi iaitu G.S. Furnival, beliau berpendapat bahawa masyarakat majmuk ini merujuk kepada golongan kelompok bangsa atau kaum yang tinggal dalam satu kawasan politik sebagai satu masyarakat. Namun situasi yang berlaku ialah apabila mereka ini terpisah kerana perbezaan dalam amalan kehidupan seharian. Maksud perbezaan itu ialah dari segi cara hidup, adat dan anutan agama daripada golongan bangsa yang berbeza. Jadi seterusnya ialah masyarakat Tanah Melayu pada kurun ke-19 didominasi oleh dua bangsa yang berbeza pada ketika itu, iaitu golongan Cina dan golongan India. Pada ketika itu, golongan Cina dan India menjadi tuan kepada tanah wilayah Melayu. Dan abad ke-19 merupakan waktu-waktu penting yang menjadi sejarah dalam proses perkembangan yang berlaku dalam tanah Melayu. Pada abad ke-19 ini juga, tanah Melayu telah mengalami perubahan politik. Dan perubahan politik ini telah menyumbang kepada perubahan sosial dan ekonomi. Dalam aspek sosial dan ekonomi, kita dapat lihat perkembangan perusahaan biji timah dan getah sangat meluas. Tanah Melayu pada ketika itu sangat terkenal dari segi kawasan yang strategik untuk berdagang serta hasil bahan mentah, contohnya biji timah, getah. Pada ketika itu hasil-hasil bahan mentah ini sangat menerima permintaan yang tinggi. Jadi hasil daripada situasi ini yang berlaku telah membawa kepada kedatangan orang Cina dan India ke Tanah Melayu. Namun terdapat juga kumpulan pendatang yang datang untuk berdagang dan berlayar, iaitu orang Indonesia dari Kepulauan Indonesia. Mereka ini datang daripada Riau, Sumatera, Aceh dan Barat Jawa.
Pada ketika ini, mereka hidup berdekatan tetapi tidak terpisah dalam sistem politik yang sama kerana masing-masing pada ketika itu berpegang kepada kebudayaan, agama, bangsa, idea dan kaedah sendiri untuk meneruskan kehidupan mereka di tanah Melayu pada ketika itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Talha bin Muhammad Raizam. Saya akan terangkan tentang konsep masyarakat majmuk. Jadi sebuah masyarakat majmuk merupakan satu masyarakat yang muncul akibat daripada dasar-dasar kolonial di mana penghijrahan penduduk mengikut kehendak-kehendak sistem ekonomi, politik dan sosial. Agama, kebudayaan, bahasa, idea-idea dan cara-cara kehidupan sendiri adalah ciri-ciri pegangan kuat setiap kelompok. Telah membentuk kesepakatan khususnya dalam aspek politik, sosial dan ekonomi bagi membentuk kumpulan yang bersatu padu. Juga merujuk kepada kepelbagaian budaya, pemisahan fizikal, pengenalan kaum melalui pekerjaan, kekurangan kontrak sosial dan kewujudan etnik yang dominan dari segi politik. Jadi di sini terdapat beberapa tindakan pemerintah Inggeris terhadap kedatangan orang-orang asing ke tanah Melayu telah digubal dalam dasar Inggeris. Jadi penentuan persoalan bagaimana Inggeris membantu mewujudkan masyarakat majmuk di Malaysia juga terdapat dalam dasar ini. Kesan terhadap permajmukan ras merangkumi pelbagai aspek dalam politik dan sosial. Jadi terdapat beberapa huraian daripada dasar Inggeris. Ia terdiri daripada 3: politik, ekonomi dan sosial. Untuk politik, dasar imigrasi Inggeris berbentuk bebas iaitu tidak mempunyai sekatan terhadap kemasukan orang asing. Dan ia juga telah berlaku sejak tahun 1874. Sistem-sistem kemasukan seperti kontrak dan bebas adalah merupakan cara-cara orang Inggeris menggalakkan kemasukan orang asing ke tanah Melayu. Pada tahun 1930-an, Inggeris memperketatkan dan menguat kuasa dasar imigrasi dengan bertindak menghantar pulang orang-orang imigran balik ke negara asal mereka. Perkara ini amat berbeza dengan tindakan yang dilakukan oleh orang Inggeris kepada pendatang asing ke tanah Melayu sebelumnya. Dan pada tahun 1930-an juga, Undang-Undang Imigrasi menghalang kemasukan baru orang asing ke tanah Melayu. Tiada sekatan terhadap kemasukan orang asing ke tanah Melayu. Sebelum Undang-Undang Imigrasi pada tahun 1930-an, kerana keperluan Inggeris untuk mendapatkan tenaga buruh bagi merancangkan ekonomi perlombongan, perladangan dan pembinaan prasarana baru seperti pembinaan jalan kereta api dan jalan raya. Yang kedua iaitu ekonomi. Perubahan sistem sara diri kepada sistem komersial disebabkan dasar ekonomi komersial. Kapitalisme dan bebas berlaku. Ini mengakibatkan pembukaan tanah dan ladang serta peningkatan perlombongan biji timah telah banyak mendorong kepada wujudnya sistem ekonomi moden berteraskan industri berasaskan buruh. Oleh itu, keperluan pemodenan prasarana baru memerlukan tenaga buruh dan berlakulah kemasukan buruh-buruh asing. Dari aspek sosial pula, dasar pendidikan pemerintahan Inggeris lebih menjuruskan aspek penekanan. Dasar ini menjelaskan bagaimana wujudnya masyarakat majmuk di Malaysia. Inggeris menggalakkan perbezaan kaum dan melebarkan lagi jurang perpaduan di Malaysia, iaitu melalui dasar pendidikan yang berteraskan negara ibunda. Oleh itu, kita dapat melihat tindakan Inggeris yang tidak menyeragamkan sukatan pendidikan dan pendidikan guru. Dengan kewujudan sukatan pendidikan yang berbeza serta keperluan guru berasaskan tindakan, komuniti setiap kaum di Malaysia telah meninggalkan kesan keadaan ini. Setiap kaum mengambil inisiatif mengikut sukatan pendidikan serta mengambil guru dari negara asal mereka. Ini jelas menunjukkan bahawa Inggeris tidak mempunyai agenda bagi menghalang ketidakseragaman dalam dasar pendidikan mereka. Sementara orang-orang Melayu hanya mendapat pendidikan kemahiran bagi mengerjakan
kerja-kerja secara diri sahaja dan tidak diberi peluang untuk mendapatkan kemahiran dan ilmu akademik. Anak-anak para bangsawan Melayu dihaskan mendapatkan kemahiran dan ilmu akademik. Justru, keadaan dasar ini sebenarnya mengalahkan lagi kemasukan orang asing kerana mereka tahu bahawa mereka masih lagi memperolehi pendidikan walaupun di negara asing. Seterusnya, di Malaysia, etnik merupakan sekelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hampir seragam, termasuk adat resam, pakaian, bahasa dan kegiatan ekonomi adalah merupakan konsep masyarakat majmuk yang merujuk kepada sesuatu etnik. Konsep ras dan bangsa adalah konsep etnik yang mempunyai pengertian dan saling berkait rapat. Ras dan bangsa memberikan tekanan kepada perbezaan fizikal atau sifat-sifat biologi iaitu keturunan dan pertalian darah yang sama antara sesama manusia. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Mukra Iman bin Muhammad Sapini. Saya akan bentangkan topik kewujudan masyarakat majmuk di Malaysia. Tanah Melayu merupakan tumpuan utama dalam pelayaran dan pusat perdagangan suatu ketika dahulu. Secara tidak langsung, Tanah Melayu juga menjadi tempat persinggahan dan penempatan. Oleh itu, konsep percampuran populasi bukanlah merupakan satu fenomena baru di Malaysia. Struktur susunan ras, etnik dan corak penempatan penduduk masa kini telah ditentukan pada zaman perkembangan kolonial dan eksploitasi orang British di semenanjung Malaysia. Macam yang kita tahu, pada zaman dahulu, Tanah Melayu merupakan satu tempat yang strategik untuk dijadikan tempat persinggahan oleh para pedagang yang berdagang jauh. So, Tanah Melayu merupakan satu tempat yang strategik untuk diorang berehat. Bila diorang berehat kat situ, akan wujudlah pelbagai kaum yang asing bersinggah di situ. Akan mulalah bercampur kebudayaan, cara bercakap, etnik diorang berbeza-beza, akan bergabunglah dekat situ setelah berjumpa di Tanah Melayu. Pada tahun 1786 hingga 1914 adalah merupakan tahun yang amat penting dalam penentuan pola-pola etnik, ekonomi dan politik. Pada Ogos 1786, campur tangan Inggeris di Tanah Melayu bermula apabila Francis Light menduduki Pulau Pinang dan menyebabkan kemasukan migran secara besar-besaran dari luar. Semasa pemerintahan kolonial British di Malaysia, dalam jangka masa yang panjang iaitu selama lebih 150 tahun bermula 1786 hingga 1957. Satu tempoh jangka masa yang sangat panjang. Malaysia telah diduduki oleh Jepun semasa Perang Dunia Kedua di antara tahun itu. Jangka masa singkat itu dianggap tidak mempunyai signifikan yang besar kepada komposisi dan mobiliti penduduk. Maksudnya, dalam jangka masa itu, penduduk tidak rasa tergugat. Masyarakat homogenis Melayu, Tanah Melayu telah mengalami transformasi kepada masyarakat heterogenis Malaysia yang mengandungi etnik Melayu, Cina, India sebagai komponen utamanya. Proses pembentukan masyarakat majmuk yang berbilang kaum seperti sekarang bermula setelah kemasukan daripada luar. Pada mula proses pembentukan masyarakat menghadapi kesukaran kerana perbezaan kefahaman, amalan, ras dan etnik serta kehidupan seharian. Macam yang kita tahu, berbilang-bilang kaum bermaksud berbeza kefahaman dan pendapat, terutama sekali dari segi agama. Kita amat sensitif dalam segi agama. Sebab tu digalakkan dan diajar untuk rakyat Malaysia supaya tidak mengusik tentang hal agama, isu-isu agama lain yang boleh menyebabkan perpecahan antara kaum. Kita perlu jaga hal-hal sedemikian
untuk mengekalkan kewujudan masyarakat majmuk di Malaysia. Antaranya, kita dari segi banyak kemajuan yang kita boleh lihat dari segi kemasyarakatan, terutamanya dari segi pendidikan. Malaysia telah mewujudkan sekolah menengah, sekolah jenis kebangsaan, sekolah-sekolah India yang tidak menghususkan kepada sesuatu kaum. Kita juga diajar untuk belajar dari dalam Dewi Bahasa. Setiap sekolah diajar untuk penggunaan Dewi Bahasa. Bahasa Melayu ialah bahasa pertama. Selain itu, Malaysia juga turut menyambut 4 jenis perayaan, iaitu Raya Aidilfitri, Raya Deepavali, Raya Tahun Baru dan Christmas. Kat situ kita boleh tengok yang Malaysia ni amat mementingkan perkauman dan cuba untuk memuaskan hati semua orang supaya tidak berbalah antara satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Fikri bin Syed Ali. Hari ini saya akan membentangkan tentang keistimewaan masyarakat majmuk dalam tajuk kepentingan masyarakat majmuk di Malaysia. Masyarakat di Malaysia terdapat 3, iaitu masyarakat Melayu, masyarakat Cina dan juga masyarakat India. Kita akan pergi yang pertama, iaitu masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu merangkumi lebih 50% penduduk di dalam negara Malaysia. Ia menunjukkan bahawa masyarakat Melayu adalah masyarakat yang tertinggi di dalam Malaysia. Masyarakat Melayu menunjukkan orang itu beragama Islam dan mengamalkan kebudayaan Melayu, berbahasa Melayu dan mempunyai keturunan Melayu. Di sini bermaksud sekiranya seorang berketurunan Melayu berkahwin dengan keturunan yang sama, iaitu Melayu, ia akan mendapat orang itu beragama Islam, berbudayaan Melayu dan juga berbahasa Melayu. Masyarakat Melayu juga bersikap sangat peramah dan budaya seni yang sangat kaya, menyebabkan orang Melayu ini sangat terkenal di Malaysia. Kita akan ke masyarakat yang kedua, iaitu masyarakat Cina. Masyarakat Cina ataupun kaum Cina merangkumi 25% populasi di dalam negara Malaysia. Ia menunjukkan bahawa kaum Cina ataupun masyarakat Cina ini adalah kedua tertinggi selepas masyarakat Melayu di Malaysia. Masyarakat Cina sangat terkenal dengan sikap yang kuat bekerja dan pandai berniaga. Ia menunjukkan bahawa masyarakat Cina lebih arif tentang perniagaan berbanding masyarakat Melayu dan juga masyarakat India. Untuk cara perbicaraan masyarakat Cina, terdapat 3 kumpulan. 3 kumpulan kecil, iaitu Hokkien tinggal di utara Pulau Pinang, Cantonese tinggal di Kuala Lumpur dan juga yang terakhir kumpulan menutur bahasa Mandarin tinggal di kawasan selatan tanah air, iaitu di Johor. Untuk masyarakat terbesar, kumpulan masyarakat utama di Malaysia yang terakhir ini adalah masyarakat India. Masyarakat India merupakan kumpulan terkecil, etnik terkecil antara 3 kumpulan etnik utama di negara ini yang merangkumi
hanya 10% populasi. Ia menunjukkan bahawa masyarakat India adalah masyarakat yang terkecil berbanding masyarakat Melayu dan juga masyarakat Cina. Masyarakat India ini berasal daripada pendatang dari selatan India yang berbahasa Tamil. Datang ke Malaysia sewaktu zaman penjajahan British dahulu. Masyarakat India juga membawa budaya mereka yang sangat unik serta membina kuil, masakan pedas dan pakaian sari yang mewah. Walau bagaimanapun, walaupun masyarakat India ini bukan datangnya daripada tanah Melayu, tetapi mereka masih mengekalkan tradisi ataupun budaya mereka, seperti pakaian sari sebagai pakaian rasmi untuk masyarakat India, dan juga makanan pedas adalah makanan tradisi untuk makanan India. Kuil adalah tempat mereka kuil adalah merupakan tempat mereka beribadah. So walau mereka tetap menggunakan tetap mengekalkan tradisi dan budaya mereka, walaupun mereka bukan datangnya daripada tanah Melayu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Izzat bin Mustafa Al-Bakri. Jadi saya akan menceritakan tentang sejarah masyarakat Majmuk sebelum era merdeka. Jadi terdapat beberapa masyarakat yang wujud di Malaysia sebelum era merdeka lagi. Yang antaranya ialah kaum Melayu. Secara amnya, kaum Melayu merupakan penduduk asal tanah Melayu di mana nenek moyangnya datang dari Indochina atau Yunan lebih dari 4,000 tahun dahulu. Kaum Melayu pada sebelum merdeka, mereka tinggal di kampung dan bekerja sebagai petani, penternak, menangkap ikan dan juga mengutip hasil hutan. Pada zaman dulu, kaum Melayu merupakan menganut agama Buddha, sehinggalah kedatangan agama Islam ke tanah Melayu, barulah kaum Melayu menganut agama Islam. Yang kedua merupakan masyarakat kaum Cina. Penghijrahan masuk masyarakat Cina secara beramai-ramai berlaku selepas pengambilan Pulau Pinang oleh British dari Sultan Kedah pada tahun 1876. Kebanyakan masyarakat Cina berasal dari wilayah Guangdong dan Tukuin, dan ada juga yang datang dari daerah Amoy, Senyu, Hochu, Encun dan lain-lain. Seperti masyarakat kaum Melayu tinggal di kawasan perkampungan, manakala masyarakat Cina, mereka tinggal di bandar dan bekerja sebagai peniaga, dan ada antara mereka juga bekerja sebagai pelumbung semasa era penjajahan British. Kaum Cina merupakan penganut agama Buddha. Yang ketiga merupakan masyarakat kaum India. Kaum India adalah antara kaum yang terawal juga di tanah Melayu. Hal ini kerana kaum India adalah kaum yang bertanggungjawab untuk menyebarkan agama mereka, iaitu Buddha, di tanah Melayu dan juga Nusantara. Kaum India di Malaysia sebelum merdeka lagi, mereka penghijrahan masyarakat India ke tanah Melayu berlaku secara besar-besaran.
mulai tahun 1840-an. Kebanyakan buruh India datang dari selatan India. Buruh India bermula sebagai pekerja di ladang-ladang tebu dan kopi di seberang perai. Kaum India juga mempunyai 4 kelompok, iaitu Tamil, Malayani, Telugu dan juga Punjabi. Kebanyakan kaum India adalah penganut agama Hindu dan mereka yang bertanggungjawab untuk menyebarkan agama Hindu di tanah Melayu. Seterusnya merupakan kaum Iban. Kaum Iban ni merupakan kaum utama yang terdapat di negeri Sarawak. Orang Iban secara sejarahnya merupakan mereka berasal daripada Kalimantan, Indonesia yang berpindah ke Sarawak pada zaman kedatangan bangsa Eropah ke Asia Tenggara. Jadi mereka kaum Iban ini majoritinya terdiri daripada agama Kristian. Namun ada juga yang telah berpindah kepada agama Islam dan Buddha. Jadi seperti yang kita nampak sekarang, majoriti kaum Iban merupakan majoriti yang terdapat di negeri Sarawak sehingga sekarang. Ais sekali merupakan kaum Kadazan Dusun. Sama juga seperti kaum Iban yang merupakan majoriti di Sarawak, kaum Kadazan Dusun juga merupakan kaum yang majoriti di Sabah. Kaum Kadazan Dusun merupakan nama kaum Bumiputera asli yang terbesar di Sabah. Kaum ini juga dikenali sebagai Momoken atau Mamasuk, yang masing-masingnya bermaksud orang kebudayaan dan adat resam tradisional. Terdapat 27 suku kaum di dalamnya, antaranya ialah Dusun Liwan, Dusun Tindal, Dusun Pahu, Dusun Lotut, Bangka, Dusun Labu dan sebagainya. Kaum Iban sebahagian kecilnya telah memeluk agama Islam dan Kristian, dan mereka ini juga percaya tentang kewujudan syurga dan neraka. Jadi sama juga seperti kaum Iban di Sarawak, kaum Kadazan Dusun juga merupakan kaum majoriti yang terdapat di Sabah sehingga kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Ahmad Nasran bin Wan Abdul Hakim Fazil. Pada slide kali ini saya akan membincangkan tentang faktor kewujudan masyarakat majmuk. Dalam slide ini terdapat 4 faktor yang penting yang perlu kita tahu untuk sebagai panduan dan rujukan. Faktor yang pertama dari segi pendidikan, berlakunya selepas era kemerdekaan, kita dapat dilihat generasi kita mula mengembang dan lebih lagi ilmu dalam pendidikan, dan dari situ juga dapat dilihat dari faktor ini kita lebih menuju ke arah yang lebih orang kata berdaya saing untuk menuju wawasan yang lebih bagus. Dan yang selain itu juga dari segi pendidikan, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar ataupun dipanggil bahasa ibunda. Dari segi bahasa di Malaysia, bahasa Melayu sebagai bahasa utama yang perlu kita tahu. Dan selain itu, dari segi pendidikan dapat mewujudkan juga sekolah kebahasaan, sekolah jenis kebahasaan Cina dan India
dan sekolah menengah. Sistem pembelajaran ini dapat meliputi sama taraf dan bahasa pengantar. Pembelajaran terkini adalah dua bahasa. Dan faktor yang kedua kita dapat lihat di situ, dari segi perayaan, di Malaysia kita ada 4 sambutan umum masyarakat di Malaysia, iaitu Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali dan Hari Christmas. Selain itu juga dari segi perayaan ini, kita sebagai masyarakat Malaysia setiap tahun akan mengadakan rumah terbuka di setiap perayaan di seluruh Malaysia untuk mewujudkan lagi perpaduan di antara sesama kaum kita. Selain itu, faktor yang lain dari segi kebudayaan. Dari segi kebudayaan, kita dapat dilihat terdiri dari segi makanan tradisional, pakaian tradisional dan lain-lain. Masyarakat di Malaysia ini mempunyai pelbagai kaum, iaitu bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa India, Iban, Kadazan dan sebagainya. Dan dari situ kita dapat dilihat pelbagai makanan tradisi ataupun makanan utama bagi setiap golongan, setiap kaum. Dan faktor yang seterusnya ialah pelancongan. Dari segi pelancongan, kita dikategorikan sebagai salah satu faktor utama kemunculan masyarakat majmuk. Dan selain itu, kaum Melayu, Cina dan India turut bermigrasi ke suatu penempatan baru disebabkan oleh oleh faktor kos sara hidup, ekonomi dan peluang pekerjaan yang menyebabkan berlaku kemunculan masyarakat majmuk di sesuatu tempat. Okay, kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, kesimpulan yang saya dapat disimpulkan pada saat ini, secara umumnya masyarakat di Malaysia turut mengamalkan nilai perpaduan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih majmuk di Malaysia, tidak kira bangsa, agama dan kebudayaan. Dan selain itu juga, sebagai rakyat Malaysia, kita perlu cintakan negara kita dan perlu mewujudkan sikap teguh meneguh antara satu sama lain. Dan yang lebih penting, kita perlu menjaga adab resam sesebuah kaum. Dan dari sini kita dapat meningkatkan lagi masyarakat perpaduan di antara sesama kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.